Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan duka citanya kemarin memaklumkan mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut petang kemarin semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amirul bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 92 tahun yang merupakan kes 3273. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salihin. Sementara itu, 103 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 3,567 orang. Terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 54 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3274 yang mengandungi 12 kes dan kluster 3381 yang mengandungi 5 kes. Kedua-dua kluster baru ini mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 28 tambahan kes-kes baru pada 9 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Selain itu, terdapat 3 kes import yang dicatatkan pada hari ini. 3 kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila pada 25 Ogos 2021 dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI 684. Sementara itu, 58 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 187 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 129 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan bagi hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,058 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,489 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 6 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan artificial ventilation. Manakala 2 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 31 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,876 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 256,037 ujian. Dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua memaklumkan kepada orang ramai sebuah lagi akaun COVID-19 Relief Fund kini dibuka. Sehubungan dengan itu, sukacita memaklumkan bahawa satu lagi akaun COVID-19 Relief Fund telah dibuka dengan Bank Baiduri untuk memberikan option kepada orang ramai dan syarikat-syarikat di negara ini membuat sumbangan secara sukarela selain dari akaun COVID-19 Relief Fund yang telah dibuka dengan Bank Islam Brunei Darussalam. Dalam membantu pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan
membeli peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sumbangan bolehlah dibuat melalui pemindahan terus secara online ke dalam akaun Bank Baiduri seperti berikut. Bermula pada hari ini, 7 hari bulan September 2021, nombor akaun COVID-19 Relief Fund, jenis akaun current account, nombor akaun 00 135 554 583 95. Bagi memastikan sumbangan tersebut digunakan selaras dengan pertumbuhannya, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Perbendaharaan akan mengawal dan mengeluarkan dana tersebut setelah mendapat kebenaran dari saya selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II dan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Tiada terdapat bukti kukuh bahawa makanan mentah yang disediakan oleh individu yang positif COVID-19 boleh berjangkit. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara tersebut susulan kebimbangan orang ramai yang penyediaan dari individu positif boleh menyumbang kepada penularan wabak tersebut. Menteri Kesihatan merujuk kepada kenyataan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenai persoalan yang sama dan menekankan tiada terdapatnya bukti merebaknya jangkitan melalui pembungkusan dan sebagainya. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada dan sentiasa mengamalkan kebersihan. Waktu bekerja dan penjarakan sosial para pekerja kedai ataupun premis perniagaan terserah kepada pemilik kedai selagi mereka mematuhi prosedur operasi standard SOP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan apa yang penting ialah pemakaian sungkup muka dan terdapatnya had jumlah mereka yang memasuki premis-premis berkenaan. Kutipan sumbangan COVID-19 Relief Fund kini berjumlah RM2,176,801 dan 31 sen. Orang ramai boleh membuat sumbangan secara sukarela ke COVID-19 Relief Fund bagi membantu pihak kerajaan membeli peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan wabak tersebut di negara ini. Sumbangan boleh dibuat melalui pemindahan terus secara dalam talian ke akaun Bank Islam Brunei Darussalam PIBD. Dasar pengangkutan yang mampan bagi menangani pandemik COVID-19 khususnya mengenai Digital New Deal and Logistics Policy di Republik Korea antara yang dibincangkan semasa Forum Kerjasama Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea kali ke-11 yang diadakan secara maya. Forum juga membincangkan status pelaksanaan bagi projek-projek di bawah rangka kerja Pertejalan Kerjasama Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea ASEAN ROK 2021-2025. Negara-negara ahli ASEAN termasuk negara Brunei Darussalam juga menyampaikan dasar pengangkutan masing-masing berasaskan kepada tema forum tahun ini, Future Directions for ASEAN Sustainable Transport Policies, Coping with Global Challenges including COVID-19. Forum dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Noh Yong Ok, Menteri Tanah, Prasarana dan Pengangkutan Republik Korea. Mewakili negara Brunei Darussalam ke forum tersebut, Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Forum merupakan platform tahunan yang diterajui oleh Kementerian Tanah, Prasarana dan Pengangkutan Republik Korea. Begitu besar pengorbananmu, para petugas barisan hadapan atau frontliners, sebagai tanda sokongan kepada wira-wira negara yang berbasah berkaring membendung penularan wabak COVID-19, sebuah syarikat penyedia makanan di daerah Temburong tampil menghulurkan sumbangan melalui projek kongsi rezeki bersama frontliners. Laporannya bersama kru RTB Mojo, Temburong. Projek kongsi rezeki bersama frontliners menyediakan 100 hingga 200 pek makanan untuk diagih-agihkan kepada para petugas barisan hadapan di daerah Temburong. Pek-pek makanan itu diagih-agihkan pada setiap hari Isnin dan Sabtu. Diasaskan oleh Abu Martas Kitchen,
projek kongsi rezeki bersama Frontliners sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada para petugas Barisan Harapan dalam membendung wabak COVID-19. Kita bersama-sama berganding bahu menolong antara satu sama lain untuk menangani wabak COVID-19 ini. Jenis sumbangan yang disediakan kepada Frontliners adalah makanan dan minuman sahaja dan lokasi yang diagihkan seperti hospital dan program khidmat bakti negara iaitu PKBN. Menurut pengusaha Abu Martas Kitchen, idea mengukayahkan projek tersebut timbul selepas beliau melihat sendiri pengorbanan besar yang disumbangkan oleh para petugas Barisan Harapan dalam berbasah berkaring membendung wabak COVID-19. Dengan adanya sumbangan seperti ini, sedikit dapat menyumbang sokongan moral dan penghargaan agar habis dorang ini Barisan Harapan ini akan lebih bersemangat untuk meneruskan perjuangan dalam membendung penularan wabak COVID-19 ini. Semoga usaha murni ini dapat menyuntik semangat lebih ramai orang untuk mengulurkan bantuan kepada Frontliners. Bahkan, ia juga sebagai salah satu cara mencari saham di akhirat. Laporan Adrian Fazul Samad untuk Berita RTB. Stay home, stay safe. Together we can fight COVID-19. Produk teriyaki marinade jenama Master Foods iaitu sebuah produk keluaran negara Australia yang didapati dijual di salah sebuah pasaraya di negara ini tidak disahkan halal kerana mengandungi alkohol iaitu minuman keras dalam produk tersebut. Dapatan tersebut hasil aduan orang ramai kepada Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah. Dalam menangani perkara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah telah menegaskan supaya produk tersebut diasingkan dengan serta-merta dari tempat penyimpanan umum dan diletakkan di tempat atau ruangan non-halal. Semua pengimport pasaraya dan kedai di negara ini juga dinasihatkan supaya melakukan tindakan pengasingan dengan serta-merta jika terdapat produk yang sama diedarkan dan dijual di premis masing-masing. Kementerian Hal Ehwal Agama juga mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasaraya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Ini demi menjaga maslahat masyarakat Islam di negara ini dari terjebak mengambil dan menggunakan produk dan barang gunaan yang tidak halal. Orang ramai yang ingin membuat pengaduan serta perkongsian maklumat mengenai penjualan produk-produk tidak halal secara terbuka di premis-premis perniagaan boleh menghubungi Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui bahagian kawalan makanan halal di talian hotline 716-6222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah.